Demensia adalah istilah kolektif untuk sekumpulan gangguan progresif yang membawa kepada pelbagai gejala. Gejala-gejala ini bukan sahaja menyebabkan gejala kognitif, tetapi juga menyebabkan banyak gejala tingkah laku dan psikologi. Gejala utama sudah tentu merangkumi domain memori. Ia menjejaskan domain memori terkini. Mereka menjadi pelupa. Mereka lupa peristiwa terkini. Mereka mengulangi soalan. Mereka mengatakan perkara yang sama berulang kali. Gabungan gejala ini adalah apa yang dipanggil demensia. Jadi dengan cara lain, ia adalah sindrom kognitif dan tingkah laku. Seberapa biasa demensia? Demensia telah ditunjukkan menjejaskan sekitar 6 hingga 7% daripada keseluruhan populasi warga tua di India. Jadi ia adalah penyakit yang agak biasa. Punca demensia yang paling biasa di seluruh dunia serta di India, nombor 1 adalah penyakit Alzheimer. Dan nombor 2 adalah demensia vaskular yang berlaku disebabkan oleh pelbagai strok senyap yang berlaku di kawasan tertentu badan. Demensia ketiga yang paling biasa adalah disebabkan oleh demensia Parkinsonian atau demensia dengan badan lewi. Jadi ini adalah punca-punca demensia. Oleh itu adalah sangat penting bahawa faktor-faktor ini dikenal pasti pada peringkat awal dan dirawat dengan sewajarnya. Hampir 40 hingga 50% risiko demensia yang berlaku kemudian boleh dicegah dengan pengenalan awal dan rawatan yang betul terhadap semua perkara ini. Dan terdapat sejenis diet tertentu yang dipanggil diet MIND. Ini termasuk banyak beri, sayur-sayuran, kacang tertentu seperti walnut yang sangat penting, dan mengelakkan banyak daging merah, makanan yang diproses tinggi, makanan yang kaya lemak. Jadi gabungan item pemakanan tertentu ini membentuk apa yang dipanggil diet MIND. Dan ini juga telah terbukti dapat mencegah perkembangan kepada demensia atau keadaan prademensia yang dipanggil gangguan kognitif ringan. Bagaimana kita mendiagnosis demensia adalah bahawa demensia sentiasa didiagnosis dengan menjalankan ujian kognitif atau ujian ingatan untuk individu yang terjejas. Sejarah permulaan dan perkembangan simptom ini dikumpulkan daripada pemberi maklumat yang berpengetahuan, yang biasanya adalah ahli keluarga. Dan kemudian kami menjalankan ujian tertentu. Pada tahap minimum asas, kami melakukan imbasan otak yang biasanya adalah MRI. Jika MRI tidak dapat dilakukan, kami memilih untuk imbasan CT otak. Pada sesetengah orang, kami juga perlu melakukan imbasan PET otak yang mungkin diperlukan untuk menjelaskan defisit tersebut. Kami juga melakukan beberapa ujian darah untuk mengetahui jika terdapat faktor lain yang mungkin telah menyebabkan simptom demensia ini. Kebanyakan masa, dalam kebanyakan kes kami hanya memberikan ubat. Sangat jarang jika pesakit mempunyai keadaan pembedahan yang boleh dirawat seperti peningkatan cecair di tengah otak. Keadaan ini dipanggil hidrosefalus tekanan normal, maka kami perlu melakukan prosedur pembedahan kecil yang dipanggil shunt bayi. Tetapi dalam kebanyakan pesakit, kami hanya memberikan ubat. Jadi semua faktor ini boleh diterapkan untuk mengelakkan demensia atau gangguan kognitif ringan di kemudian hari.